bincangkan seberapa banyak soalan lah. Okay, saya akan bagi latihan lah pada you all. Okay, let we start. Kita tengok soalan ini yang saya dah share ni. Okay, session 0910 Okay, session 0910. Question said that table 1 shows the result of the genetic population study on a population of Drosophila. So normal wing, capital L, is dominant over vestigial wing. Okay, sebelum tu saya lupa. Okay, sebelum tu saya nak minta tolong seorang lah jadi untuk admit kawan-kawan yang masuk lewat. Okay, jadi saya lantik Wahid, boleh Wahid? Abdul Wahid ada Boleh sir. Okay, nanti kalau saya tak perasan ada kawan-kawan nak masuk, nanti you tolong add Okay sir. Alright, thank you. Okay, kita terus kepada perbincangan soalan. Okay, based on this table kelas Okay, kita tengok table ni. Okay, yang diberi dalam soalan adalah normal wing 400. Okay, normal wing, kita tulis dulu. Nak bagi tak confuse, kita keluarkan maklumat penting daripada soalan. Okay, normal wing dia bagi apa? Simbol apa? Normal wing capital L kan? Okay, capital L, berapa nilai dia? 400. Okay, manakala vestigial wing, so small l dibagi 64. Okay, ni maklumat yang kita dah dapat daripada soalan. Okay. Okay, so direct to the question. Kita tengok question A. Okay, what is the allele frequency for small l? Okay, dia nak allele. Sekarang ni dia nak allele. Okay, question A ni dia nak allele. Okay, so what should we do? Okay, kita nak gunakan formula apa untuk cari allele? Simple lah. Okay, saya pun nak bagi jawapan untuk soalan pertama. Sebelum saya tunjukkan langkah kerja dia, jalan kerja dia. Okay, apakah allele frekuensi untuk recessive and dominant? Okay, this one is recessive lah, L. Ini adalah recessive. Okay, this one is dominant. Okay, recessive macam yang dalam nota teori sebelum ni saya dah beritahu apa? Q kan? Okay, so L dominant adalah P. So kita kena cari Q and P. So macam mana step dia? Okay, kita akan gunakan maklumat daripada penyertaan soalan ni. Kita akan gunakan maklumat ni. Kan? Okay, jadi cara dia adalah kalau frekuensi, kita guna maklumat ni maklumat ni Q square tau. Ni Q square. Okay. Ini adalah P square plus 2PQ. Faham tak? Okay, jadi untuk frekuensi allele resesif, cara dia adalah Q square over total lah. Okay, over total. Kita nak dapatkan Q kan? Okay, kita nak dapatkan Q, jadi macam mana? Q square kita buat apa? Okay, Q square. Jadi yang ni kita kena squarekan dia. Kita kena punca kuasakan dia sebab kita nak buang Q square tu. Nak jadikan Q kan. Okay, jadi 64 masuk nilai kat sini daripada soalan ni, daripada penyertaan soalan. Divide 400 plus 64 jadi 464 here. So berapa dah nilai? Cuba tekan calculator. Finalize. Berapa nilai dia? Tekan calculator. Saya dah bagi step dah ni. Siapa boleh bagi jawapan? Atikah boleh? Atikah. Nur Atikah. Okey, apa jawapan dia? Untuk Q square, untuk Q ataupun frekuensi allele
recessive? Ada jawapan tak? Semua senyap ni? Okey, jadi 64 punca kuasa dapat apa? Ni berapa ni? Ni nilai ni berapa? 8. Kalau okey 8 lepas tu 8, sorry. Jawapan dia Divide by 1/58 sir. depan dia 58. 1/58. Okey, cuba convert dalam perpuluhan apa dapat? Kosong berapa? 0.017. 0.017. Okey, ada jawapan lain tak? Selain daripada ni. Ada jawapan lain? Boleh share? Sebelum kita finalize. Ya. Betul ke? 0.32. Ha? 0.37. Ada lagi jawapan. Okey. 0.37. Ni step ni macam mana dapat ni? Okey. Ni macam mana? Cuba terangkan sikit. Saya bahagikan 64 dengan 464 tu. Lepas tu saya square rootkan dia. Yes. Okey. Itu adalah cara dia ataupun kaedah dia ataupun jawapan tepatnya adalah 0.37. Okey. Samalah guna yang ni je. Okey, kaedah yang kita kena square root kan apabila kita dah dapat jumlah dia lah nanti. Jumlah dia kat sini kan. 64 ni kita akan square root kan, kita akan dapat 0.37. Okey. Okey, 0.37 adalah frekuensi alel recessive ataupun Q. Okey. So kita dah dapat Q 0.37 menggunakan kaedah ni, menggunakan maklumat daripada soalan ni, Q square kan. Q square ni adalah number kan, genotype. Jadi kita kena buang kuasa 2 ni, kita kena punca kuasa 2 kan dia. Okey, jadi kita dah bahagi tu kita akan dapat 0.37. Okey, apabila kita dah dapat Q, senanglah kita boleh masukkan dalam persamaan P plus Q equal to 1. Okay, this is our equation lah, Hadad-Weinberg equation untuk alel frekuensi ya. Okay, jadi Q kita dah dapat tadi 0.37. So P equal to 1 minus Q. So P1 minus 0.37. So kita dapat apa? Apa nilai? Apa nilai? 1 tolak 0.37, saya tak ada kalkulator. 0.63. Okey, 0.63. Ini adalah jawapan dia. Okey. This one 1 mark, this one 1 mark. 2 marks kan. Untuk soalan ni 2 markah saja. Jadi dia nak jawapan tepat lah. Jawapan tepat untuk frekuensi alel recessive and frekuensi alel dominant. Alright, kita dah dapat. Saya tulis dulu kat atas ni. Kita dah dapat sini 0.37, untuk sini 0.63. Okay. Ini dia punya frekuensi. Okay, seterusnya. Untuk question B, how many heterozygous? Tengok how many heterozygous Drosophila has normal wing? State the calculation. Macam mana tu? Soalan pertama mungkin dia direct to the point je. Ikut formula kita je. Untuk soalan kedua dia nak heterozygous. Heterozygous yang mana satu? Ini okey, saya nak tanya untuk soalan B ni dia berkait dengan alel ke ataupun dia berkait dengan genotype? Bila dia tanya soalan macam ni, dia berkait dengan alel atau genotype?
Siapa boleh respon? Genotype. Genotype lah. Okay. Dia macam ni. Okay. From Hardy-Weinberg equation, kalau genotype, ni lah formula dia. P square plus 2PQ plus Q square kan. Okay. Plus Q square equal to 1. Ni adalah back to our basic lah. Itu Hardy-Weinberg equation. Hardy and Weinberg equation. Equation untuk apa? Untuk genotype. Genotype kan? Okey. Faham tak masuk ni? Okey, P square 2PQ Q square ni kita flashback sikit. Okey, P square untuk dominant. Okey, dominant genotype. Okey, kalau 2PQ adalah heterozygous. Heterozygous genotype. Kalau Q square adalah recessive genotype. Okay, faham ni dulu. Okay, jadi how many heterozygous Drosophila has normal wing? Okay, so kita kena nak gunakan direct daripada formula ni pun boleh, ataupun nak gunakan satu cara lagi pun boleh. Nanti saya tunjuk. Tapi kita kena cari number dia dululah. Okay, dia nak bilangan kan? Dia nak bilangan. Jadi bila bilangan dia berkait dengan genotype. Okay, daripada soalan dia dah bagi siap-siap. Normal ni ataupun 400 ni adalah gabungan antara P square plus 2PQ. Faham tak? Ni. Jadi kita tak perlulah tengok Q square ni. Q square ni adalah untuk 64 ni adalah resesif kan. Okay, kita tengok P square plus 2PQ. Okey, jadi macam mana kita nak buat ni untuk nak cari bilangan ni. Okey, jadi cara dia adalah cara dia kalau kita nak direct to the point untuk 2PQ pun boleh. Okey, contohnya 2PQ akan didarabkan dengan total lah. Kan? Sebab kita nak convert into number kan. Kita kena darab dengan gene pool ataupun total amount of individual in the population. Jadi kita nak buat macam mana? Okay, 464 times darab apa? Darab ni. Masuk nilai ni. Tadi kita dah dapat dah. Kan? Masuk nilai. Okay, 2 darab apa tadi? P berapa? P kita dapat apa tadi? P tadi kita dapat 0.63 kan? Okey, 0.63 darab Q apa? Q tadi berapa dapat? 0.37. Nampak tak? Ini adalah 2PQ kita. Ini adalah yang kita nak target, kita nak dapatkan heterozygous. Amount of individual group heterozygous. Okey. Jadi, cuba darab ni. Cuba darab hasil darab ni berapa? 464 times ni berapa? Apa nilai ni? Calculator. Okey, seorang boleh kira? Beritahu saya ni. Untuk ni, nilai ni. Dapat apa ni? 2 darab 0.63 darab 0.37. 0.47. Okey, saya buat dalam kotak. Okay, nampak. Okey, 0.47. Okey, so 464 times 0. Jawapan dia? Okey, jawapan dia bila kita darab dengan 464, dia dapatkan amount, bilangan dia, amount. Heterozygous. 0.4662. 0.4662 untuk ni, okey. Tak ni, okey darab ni balik. Darab dengan total, berapa dapat nilai ni? Amount berapa? Untuk heterozygous. Berapa dapat?
464 times 0.47 ataupun 0.46 berapa tadi? Berapa dapat ni? Ambil nilai ni nombor bulat untuk amount. 0.47. 0.47 this one kan? Okey, ni untuk ni. 0.47 kan? Ya ni. Okey, ni darab ni. Keseluruhan. Ni amount of heterozygous individual in the 218. population. 2? 218.08. Okey, 218.08. Okey, kita tak boleh ambil nilai ni. 218.08. Ni tak boleh ambil nilai ni sebab dia ada titik pula, ada perpuluhan Kita ambil nilai yang tepat. Okey, nilai khusus dia 218 lah. Okey, semua dapat nilai ni Semua dapat nilai ni? 218. Dapat. Okey. Kalau dapat, okey. Ini adalah cara dia untuk kita nak cari number of heterozygous. Okey. Kita gunakan daripada formula Hardy and Weinberg 2PQ. Okey. Ni daripada sinilah kita akan bila kita nak convert kepada amount, kita kena darab dengan total gene pool. Okey. Kita kena darab dengan total gene pool, iaitu total gene pool kita kat sini adalah, saya tulis siap. Sini total dia adalah sebanyak 464 kan. Ni total. So kena darab 464. Okey, masukkan nilai yang kita dah cari tadi, nilai frekuensi allele tadi 2PQ. PQ kan allele kan? P kan kita dapat tadi. Okey. P kita dapat 0.63, Q kita dah dapat 0.37, masukkan nilai, darab 2, dapatkan hasil dia dulu, lepas tu baru kita darab dengan total amount of gene pool 464. Jadi kita dah dapat nilai exact untuk heterozygous. Okey. Individual heterozygous in the population. Okey. Ni yang cara dia. Okey. Ada apa-apa soalan tak setakat ini? Okey. Tu markah ada 3 kan? Okey, ni satu markah. Ni markah pertama. Okey, bila ditunjuk saja formula ni, masuk nilai 1 markah. Okey, hasil darab ini tunjukkan balik 1 markah, and then jawapan akhir tepat 1 markah. Okey. Tapi jangan lupa tulis sini kalau ni heterozygous lah. Okey, heterozygous individual heterozygous macam tu lah. Okey. Kena beritahu apa 218 ni apa. Jangan tulis 218 saja dia adalah apa, dia grup mana. Okey, mention. Okey, question B dan kita pergi kepada soalan C. Okey, soalan C kita pergi soalan C Okey. Semua dah jawab ke? Macam tak jawab biasa tengok. Lambat je bagi jawapan. Okey, cuba tengok soalan yang seterusnya Question C Okay, question said that if all vestigial wing, ni soalan ni, all vestigial wing Drosophila are removed. Okay, remove from the population. Okay, dia kata apa? Okay, maklumat dia yang kita faham daripada maklumat soalan, dia kata apa? Vestigial wing ni group L ni, okay, ataupun Q square ni, dia remove. Bermaksud kalau remove, kita kena tolak lah. Betul tak? Maksudnya gene pool dia tu dah lain lah. Betul tak? Jadi 400, kita cari the gene pool baru. New gene pool. Okay, new gene pool sama dengan 464
Okay. Minus 64 kan. Kita akan dapat 400. Okay, ini merupakan new gene pool kita. Okay, new gene pool kita guna ni. Jangan guna 464 dah. Sebab maklumat soalan tadi dia kata group Q square ni remove. Maksudnya dia keluar daripada populasi kan. Jadi kita ambil nilai gene pool baru kita adalah 400. Okay, lepas tu dia kata apa? Tengok soalan yang pertama. Okay, question 1. How many homozygous dominant are left? How many? Maksudnya dia nak apa? Dia nak bilangan lah. Dia nak bilangan homozygous dominant yang tinggal. Okay, maksudnya homozygous dominant apa? Daripada ni formula ni. Daripada formula ni, homozygous dominant merujuk kepada apa? P square ke, 2PQ ke, ataupun Q square? P square. P square. Okay, dia nak homozygous dominant kan. Okay, tadi saya dah beritahu dah. Okay, yang tinggal. Okay, maksudnya homozygous dominant ni, dia adalah daripada formula kita, dia merupakan P square. Tengok P square sahaja. Okay, macam mana kita nak convert into number, darab dengan amount of gene pool kan. Jadi, tak ada masalah lah. Masuklah nilai kita tadi. Nilai kita dapat awal-awal tadi. Kan? Okey, jadi macam mana cara kita? Cara nak cari P square, nak cari number homozygous dominant ni. Siapa dapat? Siapa boleh tunjuk? Ni nak aplikasi ni. Yang pertama tadi mungkin dia soalan yang agak direct, tetapi soalan C ni soalan yang memerlukan kefahaman yang tinggi juga untuk faham ni. Apply kan balik konsep genotype, Hardy-Weinberg kan, gabungkan balik dengan konsep allele dengan genotype, macam mana nak convert kepada number. Okey. Macam mana nak cari nilai baru. Okey, yang tu yang you kena fahamkan Okay, jadi macam mana cara dia? Dia nak yang tinggal. Jadi yang tinggal ni adalah 400 kan? Satu markah je pun. Tolak dengan apa? Tolak dengan berapa? Tolak dengan previous question. Previous question, tengok balik previous question tadi yang kita dah bincang tadi. Tolak dengan 2PQ. Kan? Nampak tak? 0.47. Dalam bilangan. Kan kita dah kira tadi, soalan yang sebelum tadi, soalan heterozygous tadi kan? 218. 218. Jadi, betul? 400 tolak apa tadi? Kita dapat ni apa tadi? Bilangan ni apa tadi dapat? 218. Soalan tadi, soalan. Okey, 218. So, homozygous dominant yang tinggal adalah berapa? Tolak dengan 400. 400 ni gene pool baru kan? Ni gene pool baru, ni kan gene pool baru. Kita tolak, ni kan maklumat bersoalan. You kena faham ni. Kan 400 keseluruhan ni 400 yang tinggal ni. Tolaklah kan 218, tolak dengan grup heterozygous. Grup Q square kan dah tak ada. Q square ni dah tak ada. Ni dah tak ada. Jadi saya buat. Jadi apabila kita tolak 400 tolak 218, kita akan dapat apa? 182. Ya, betul dia depend kepada you all punya answer untuk previous question lah. Okey, dia plus minus boleh diterima 1 ataupun 2 digit daripada jawapan tepat. Okey, 1 ataupun 2 amount ataupun nilai. Maksud saya adalah katalah jawapan daripada answer scheme adalah 182 kan. Ni jawapan answer scheme kan. Tapi kalau you kira you tekan kalkulator
dapat tadi, yang awal tadi you dapat nilai tu lain sikit. Jadi kita boleh terima kalau you jawab 180 atau 181, 182, 183 ataupun 184. Okey, nilai ni boleh diterima. Kalau you all jawab nilai ini. 180 boleh, tapi dia depend kepada you punya answer untuk previous question. Tapi dia sebab apa saya bagi tahu, sebab apa ada option ni? Sebab kalau kita tekan calculator, dia beza dari segi number titik perpuluhan tu. Okey, itu yang membezakan. Okay, that's why saya cadangkan dulu. Sebelum ni saya dah beritahu kan. Sebelum ni kalau masih ingat, kita kalau nilai frekuensi alel, kita ambil sehingga 3 angka bererti. 3 angka bererti selepas titik perpuluhan. Okey, contoh macam ni. Ni alel tau, ni alel. Contohnya you tekan calculator, you dapat 0.637521667. Takkan ambil semua. Betul tak? Takkan ambil semua nilai ni. Okay, kita hanya ambil ni saja. Kita ambil ni saja. Ini saja. Okey, jadi 7 ni akan jadi 8 lah. 6, 3, 8 kita ke bundar lah ni. Betul tak? Macam tu. Okay, that's why option jawapan kat sini, dia melibatkan perbezaan titik perpuluhan lah. Bila nilai titik perpuluhan yang you cari awal-awal tadi, dia akan memberi kesan kepada perbezaan jawapan kat sini. Jadi, option-option ni diterima. Macam saya kata tadi, 1 ataupun 2 nilai. Sebelum ataupun selepas. Ni dua nilai sebelum dan 2 nilai selepas daripada 182. Diterima sebagai jawapan. Okay, faham Clear tak tu? Faham, sir. Okay, so kita dah dapat nilai untuk homozygous dominant P2 yang tinggal. Faham, sir. Okay, kita terus kepada soalan C2. Okay, soalan ini soalan yang terakhir ni, soalan C2. Calculate the frequency of allele capital L and small l in new population. Tengok. Dia nak allele kelas. Dia nak allele baru ni. Dia nak allele baru. Dia nak new allele. New allele apa? Ni ya. P dan juga Q. Yang baru. Bukan yang tadi. Ni yang baru. Okay. Yang tadi kita dah cari dah soalan yang pertama tadi. Soalan A tu. Okey, jadi macam mana? Macam mana cara dia? Okey, jadi you dah jawab belum soalan ni? Kalau tak jawab lagi, okey, saya bagi masa sekejap. Okey, saya bagi masa untuk you all jawab dulu. And after that, saya akan panggil lah, saya akan nakkan sampel jawapan. Sebab ini soalan aplikasi tau. Bila katalah, you dah betul-betul faham kaedah untuk mengira jawapan alel baru ni untuk kedua-dua resesif dan dominan alel ni, okay, saya ingat memang tak ada masalah lah untuk jawab soalan exam nanti. Okay? Memang soalan ni memang balik-balik macam ni je. Okay? Cuba dulu jawab. Cuba jawab. Saya dah bagi banyak dah tadi kaedah dia macam mana kita nak cari alel, macam mana kita nak cari number. Okay, dalam genotype, penggunaan Hardy-Weinberg equation. Okay. Macam mana applykan balik. Cuba applykan balik untuk soalan C2 ni untuk cari new allele P and Q. Okay. Okay, siapa dah ada jawapan? Kalau ada jawapan boleh share dulu. Nanti saya share kat sini, nanti kita akan belajar sama-sama tengok cara dia. Okey, ada jawapan? Siapa nak share? Mengikut kefahaman you all lah kan. Apa yang you all dah faham tentang ni kaedah dia, cuba apply kan. Ini finalize punya soalan
genetic population lah. Memang ni yang agak susah sedikit. Tapi kalau you betul-betul faham, dia tak ada masalah. That's why saya kata tadi, kalau soalan macam ni boleh jawab dengan baik, saya rasa tak ada masalah lah untuk faham keseluruhan macam mana nak jawab soalan daripada topik genetic population ni. Okey, saya pun nak share. Nanti share dalam ni, share dalam you punya scheme, jalan kerja tu, share dulu dalam WhatsApp group. Nanti saya share dalam ni, dalam whiteboard ni. Macam biasa. Ada yang nak share tak? Jawapan. Boleh PM saya. Okay, ada tak? Ada tak yang nak share ni? Semua senyap ni, tengok ni. Ada masih bersama saya ke macam mana ni? Ada, sir. Okey, ada yang nak share jawapan? Soalan ni kan dah lama kan? Saya dah bagi lama dah. Sebelum cuti saya dah bagi dah. Okey, ada nak share jawapan? Boleh share dalam WhatsApp saya dulu. PM saya dulu, terus saya akan share kat sini. Terbuka kepada sesiapa yang nak share jawapan. Ada tak? Okay, saya bagi masa berapa minit Saya bagi masa dalam 8.40 Okey, 8.40. Okey, 8.40. Saya nak ada satu sampel lah jawapan. Okey, ada satu sampel jawapan untuk kita nak bincangkan kat sini. Saya nak juga sampel daripada you all Akan saya bagi semua. Okey, jawapan ada ni risau. Jawapan skim dia ada. Cuma saya nak dulu sampel jawapan daripada you all lah. Okay, try dulu answer. Kalau mana yang belum jawab soalan tu, cuba applykan dulu untuk cari jawapan allele dominant and recessive untuk new population. Okay. 8.40 saya nak satu jawapan Okay, ada 2 minit lagi. Okay, 2 more minutes. Okay, 2 minit lagi. Okey, saya dah dapat ni satu sampel ni daripada siapa ni? Ya, nanti saya kita share dulu jawapan kawan ni. Ni daripada siapa Nanti saya tampal dulu jawapan dia, tengok sama-sama. Okey, tengok sampel jawapan dia ni. Okey ke tak? Okey. Okey, jadi question said that calculate the frequency of allele capital L and small l in new population. Kena faham, new population kita kena guna maklumat yang terbaru lah. Okay, nilai-nilai yang terkini nilai yang terbaru untuk kita nak cari allele resesif dan dominan yang ada dalam populasi baru tu. Okey, jadi sampel
jawapan ni, okey ni boleh saya tahu siapa punya sampel ni? Saya pun tak tak save nombor phone tu, jadi saya tak perasan lah siapa dia hantar. Okey, jawapan dia ni new allele kan? Okey, ni new allele. Okey, penggunaan ni betul. New allele P and Q. Okey. Jadi kita kena cari P dan Q barulah kan? Okey, P dan Q yang baru. Tengok jawapan dia. Okey, P square 184. Okey, ni nilai tadi. Okey, nilai tadi 184. P 184 4 bagi 400 0.46. 0.46 adalah P. Okay, Q masuk dalam persamaan P plus Q equal to 1 0.54. Okay, so ni jawapan kan? Okay, tengok balik. Okay, saya akan tunjukkan kaedah dia. Saya akan tunjukkan kaedah dia. Okay, jadi untuk soalan ini, okay, dia bagi siap-siap. Frekuensi alel, frekuensi alel L besar ataupun dominant and recessive in new population. Tulis satu-satu tak apa. New population. Okay, equal to 182. Kata kita dapat 182 tadi kan? Kan kita kira tadi kan? Yang dominan tadi. Okay, bahagi dengan 400. Total amount of jumpa kita yang baru. Okay, kalau bergantung pada nilai yang you all dapat yang saya terima beberapa option jawapan untuk nilai dominan tadi yang tinggal tadi. Okay. Okay, bila kita dah dapat ini, so kita akan dapat P square equal to 0.46. So P kita akan dapat 0.67. Ni kalau menggunakan nilai ni lah. Okay, nilai 0.82 kelas kita akan dapat nilai P ni 0.67. Okay. Memang jauh tu nak compare dengan 0.46 untuk sampel jawapan ni. Okay, tak apa. So, masukkan nilai. Kaedah ni betul. Okay, kaedah yang ditunjukkan ni betul. Saya terima. Okay, bila kita dah dapat nilai dominan, okay, kita masuk dah balik ke dalam formula Hardy-Weinberg. Formula ni, P plus Q equal to 1. Ni formula ni. Formula alel ni. Faham tak? So, masukkan saja untuk kita cari Q. Q equal to 1 minus P. So, 1 minus 0.67, kita akan dapat 0.33. Kan? 0.33 ini nilai Q dia. Okay? Okay, ini nilai Q dia. Okay, jadi adakah ini jawapan dia? Adakah ini jawapan keseluruhan dia? Okay, ni baru 2 point tau, kelas. Ni baru you dapat 2 point. Okay, ni point pertama, ni point 2. Ni baru 2 markah. Jawab, peruntukan markah untuk soalan ni 4 tau. 4, banyak ni. Tekan 2 step ni je. Okay. Okay, jadi untuk kita nak cari total alel ni, dia nak total alel yang baru ni, untuk capital L dan small l ni, kita kena buat apa lagi untuk another step? Okay, jadi kita kena buat cara inilah. Okay, sama ada kita nak guna kalau dominan, ya, saya tulis sini alel dominan, kita cari dominan kan. Okay, L or P kan. Okay. Total dia, total alel baru ni berapa kita nak kira? Okay, nilai dia berapa tadi? Katalah, okay, 182. Kan, 182 kan? Ni kan? 182
darab dengan darab dengan 2. Sebab apa darab 2? Sebab apa darab 2 yang kelas saya tanya? Sebab ni adalah P square. Okey? Tambah 216. 216 ni apa? 216 ni adalah 2PQ kan? Ni P square kan? Ni 2PQ kan? Okey, bahagi dengan apa? Total amount of gene pool lah dalam alel. So 400 darab 2. Nampak tak? Ni nampak tak? Ni. 400 darab 2. Kenapa darab 2? Kerana kita kena convert dalam bentuk alel. Ni kan alel. Kita nak alel ni. Okey, cuba cari ni nilai ni berapa dapat. Berapa nilai ni? 182 darab 2. Berapa nilai dia? Seorang tolong kira. Seorang boleh kira 182 darab 2 berapa? Berapa nilai? 364. 364. Okey, tambah 216 bahagi dengan 800 kan? Okey, berapa dapat nilai keseluruhan? Berapa dia punya frekuensi alel untuk dominan? 0.725. 0.725. 725. Yes, right. Okay, so this one. Okay, and then kita buat pula kaedah yang sama, apply lagi untuk mencari total alel. Ni total alel baru tau. Total alel untuk recessive pula. Small l ataupun q kan. Okay, jadi ni lah q square bahagi dengan 400 darab dengan 2. Betul tak? Okay, q square berapa nilai ni? Nilai dia apa? 206. Okey. Tengok macam mana dapat 216 ni. Okey, dia sebenarnya total alel Q ni, tengok total alel Q ni cari Q kan? Okey, Q ada kat mana? Okey, tengok satu-satu Okey, tengok satu-satu. Okey, ni saya padam dulu kejap. Nak bagi faham. Tengok satu-satu. Okey. Untuk genotype dia ada ni kan? Dia ada P square plus 2PQ plus Q square kan? So, dekat mana grup yang ada Q? Grup ni dan grup ni kan? Grup ni dan grup ni kan? Betul tak? Okey, jadi grup ni Q square dah remove. Betul tak? Daripada soalan kan saya kata tadi, remove from the population. So yang ni dah tak ada. Q square already minus ataupun dia dah hilang. Okay, jadi yang tinggal adalah 2PQ. So total alel small l ni ataupun Q ni adalah kita ambil nilai 2PQ je lah. Faham tak? Q sebab Q ada. Bagi dengan 400 kali 2. Nampak tak? Ni nampak tak ni? Ni kan ada Q kan? Nampak, sir. Okey. Jadi nilai ni 2PQ tu mana? Kita ambil nilai yang ni kita kira tadi. 216 kan? Bahagi dengan 800. Okey, berapa dapat total alel small l yang baru? 0.27. 0.27, right. So this is our answer untuk total allele recessive in new population. In new population you faham yang tu? Total bukan allele yang baru, bukan allele yang tadi. Ni kita nak jumlah allele yang baru dalam populasi baru. Faham tak? Untuk recessive dan juga dominant. Okay, faham tak? Cara dia macam mana? Okey, yang ni kan kita nak alel kan? Okey, saya nak bagi faham betul ni. Okey, alel untuk Q dalam grup mana ada Q? Dalam grup heterozygous dan homozygous recessive. Betul tak? Ada Q kan? Okey, jadi Q square ni dan homozygous recessive dia daripada penyataan soalan dia remove. So yang ni kita tolak, tak ada. Okey, jadi yang kita masukkan hanya 2PQ saja. So 2PQ heterozygous. Ya.
Okey, 2PQ ni nilai ni adalah nilai grup 2PQ. Kan? Bagi dengan 800 kita dapat 0.27. Yang ni tadi untuk P, untuk P kan? P grup ni lah. P square plus 2PQ plus Q square kan? Okey, grup mana ada P? Sure lah grup ni. P square and 2PQ kan? Ada P kan? Ni P ada, ni P ada. Yang ni mana Q? Remove lah. Okey. So, P square 182 ni. 182 darab 2. Sebab dia kuasa 2 sini. So, darab 2. Tambah 216 sebab 216. Sebab dia amount of individual dalam grup heterozygous. Dia sharing, heterozygous ni, dia sharing nilai tersebut untuk resesif ataupun dominan 216. Okey. Dapat tak? So yang ni samalah. Ini kita kena bahagi dengan total amount of gene pool kan. 400 darab dengan 2. Okey. Faham tak ni? Ada nak tanya apa-apa tak soalan? So jawab untuk pembahagian markah dia. Okey, tadi 2 markah kan awal-awal tadi. Okey, lepas tu yang ni 1 markah. Yang ni 1 markah. Okey, tambahan lagi untuk 2 lagi markah. Okey, ada soalan tak setakat ni? Untuk soalan C ni. Soalan C ni bagi faham betul. Kalau you faham yang ni, insya-Allah. You memang boleh buat. Sir. Ya. Yang 400 tu kan kena darab dengan 2 kan? Sebab alel ke? Alel lah. Lah kan soalan kan nak alel baru. So nilai ni 400 ni adalah nilai dalam keadaan bilangan kan, jumlah genotype kan. Jadi kalau alel dalam berpasangan, mestilah dia kena darab dengan 2. Okey, ni 400 darab 2 ni sebab apa? Kita nak convert dalam bentuk alel tau. Total alel gene pool. Total alel gene pool adalah 800. Okay, faham sir. Macam tu. Thank you. Okey. Okey, yang atas ni faham Atas ni macam mana kita nak cari P, cari Q. Okey, nilai P, nilai Q, kenapa kita ambil P square plus 2PQ, kenapa yang ni kita ambil 2PQ saja, tahu untuk Q? Faham sir. Okey. Alright. Okey, ada apa-apa soalan lagi tak? Kita dah bincang untuk soalan ni dah. Okey, nanti saya akan share satu lagi soalan untuk you all jawab, buat exercise. Okey, exercise, dan exercise tu nanti saya nak you all hantar lah, tunjuk pada saya lah. Saya nak you all buat juga exercise tu. Okey, kalau saya tak suruh hantar memang tak ada orang buat lah. Okey, sekejap lagi saya akan habis je. Mungkin kita akan berakhir pada jam 9 Okey. Lepas pukul 9 ni saya akan share soalan latihan tentang ni. Okey, saya nak semua jawab, tunjukkan jalan kerja. Okey, tunjukkan jalan step by step macam mana kita dapat nilai-nilai tu. Okey, hantar dekat saya Saya rasa saya saya letak dalam ni lah, saya letak dalam GC saya letak dalam GC class, nanti you submit kat situ lah. Okay, untuk exercise genetic population ni, sekejap lagi saya akan buat kat situ Okay, anything else sebelum kita bersurai? Okay, saya stop sharing first. Okay, any question setakat ini? Apa yang you tak faham setakat ni? Boleh tanya. Konsep alel, konsep genotype, macam mana daripada genotype nak convert into alel, cara dia, macam mana daripada alel nak convert into genotype, cara dia macam mana. Kita dah bincang tadi kan.
kita dah pun bincang tadi. So any question? Saya stop recording Okay, nanti record untuk kelas ni kalau tak faham lagi boleh tengok semula record video ni yang saya